Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya ramai-ramai penduduk sini yang datang pada rumah Allah banyak ni ya. Ingatlah, bumi Allah ni baru-baru ni di Selangor, di Pahang, di Hulu Langat, di Kuala Lumpur, di Kelang, Allah turunkan banjir. Apabila Allah turunkan banjir, Allah turunkan balak dan wabaknya dekat bumi ni, barulah hamba-hamba Allah yang mereka sedar. Mereka akan berhimpun dan berkumpul di rumah Allah. Mereka akan berhimpun dan berkumpul di masjid dan di surau, mengadu kepada Allah, berdoa kepada Allah, sujud kepada Allah, sembahyang hajat minta kepada Allah agar bumi ini tidak ditimpa segala musibah. Ingatlah, di mana kita tinggal, di taman mana yang kita tinggal, di qaryah mana yang kita tinggal, jangan sekali-kali kita tidak boleh menyibukkan diri kita untuk datang sembahyang berjamaah. Jangan kita sekali-kali tidak boleh menyibukkan diri untuk Allah. Ingatlah, mata yang kita melihat, yang telinga yang kita dengar, mulut yang kita makan, lidah yang kita dapat rasa segala nikmat makan, dan lidah yang kita rasa semua nikmat minuman, dan tubuh yang kita berada sekarang dengan sihat, semuanya adalah milik Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati. Kita akan tinggal di dalam kubur, akan tinggal di dalam liang lahat, akan tinggal di dalam tanah. Tak kira siapalah kamu. Kamu banyak jawatan, kamu banyak duit, kamu banyak rumah, kamu banyak kerajaan, kamu banyaklah harta dekat dunia ni, sampai masa kamu akan mati. Ingatlah, kita semua akan mati. Orang akan mandikan kita, orang akan kapankan kita, orang akan sembahyangkan jenazah 4 takbir, orang akan pikul jenazah kita di tanah perkuburan, orang akan tinggalkan kita di dalam tanah seorang diri. Farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ingatlah, mati itu benar. Pertanyaan malaikat mungkar nakir itu benar. Kubur itu benar. Syurga itu benar. Neraka itu benar. Malaikat Zabaniyah itu benar. Malaikat penjaga neraka itu benar. Sama-sama kita muhasabah diri, dekat dengan Allah, damping dengan Allah, perbaiki diri, muhasabah diri. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat yang mana satu yang kamu dustakan? Aku bagi engkau kaki, aku bagi engkau tangan, aku bagi engkau anggota tubuh yang sihat. Kenapa kau tidak mahu datang ke surau dan ke masjid sembahyang berjamaah? Aku bagi kau mata, mata itu hanya engkau melihat tentang keindahan alam sahaja. Kau tidak mahu melihat kitab suci Al-Quran kitabku. Aku bagi engkau telinga, tidak kamu menggunakan telinga kamu untuk mendengar nasihat-nasihat tentang agama daripada ulama-ulama. Aku berikan engkau hidung, engkau hanya hidung itu untuk digunakan untuk bernafas saja-saja saja. Tidak kamu mahu menghidu tentang kenikmatan yang dibenarkan dalam hukum syarak. Ingatlah, dunia makin lama makin dekat dengan yaumul qiyamah. Dunia makin lama makin tua. Dunia makin lama makin tua. Tuan-tuan tengok sendiri, dulu berapa bulan yang lalu, tak sampai berapa bulan pun ya, sebulan yang lalu, kita punya negara, bukan negara kita aja, termasuklah satu dunia, diuji dengan penyakit Covid. Satu dunia, termasuklah Mekah dan Madinah, termasuklah semua negara-negara yang lain, Allah uji dengan penyakit Covid. Masjid surau tutup, tak boleh datang ke rumah Allah sembahyang berjamaah dan menuntut ilmu. Sekarang ni Allah dah buka masjid dah, Allah dah buka surau dah, suruh datang sembahyang jemaah, suruh datang menuntut ilmu. Tetapi ada hamba-hamba Allah, dia masih melanggar perintah Allah. Rumah duduk dekat dengan masjid, rumah duduk dekat dengan surau, tapi tak mau datang ke surau sembahyang berjamaah, tidak mau datang ke masjid sembahyang berjamaah.
dia sibuk dengan keduniaannya, dia sibuk dengan TV-nya, dia sibuk dengan TikTok-nya, dia sibuk dengan Facebook-nya, dia sibuk dengan IG-nya. Ingatlah, jangan sampai nanti Allah turunkan penyakit COVID yang paling hebat yang kali kedua. Sama-samalah kita muhasabah diri, perbaiki diri, perbanyak berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku ini lemah, kuatkanlah. Aku ini lalai dengan dunia, ingatkanlah. Aku ini banyak dosa, ya Allah, ampunilah. Aku ini kotor, ya Allah, bersihkanlah. Aku ini lalai, ya Allah, ingatkanlah. Sama-sama kita berdoa minta kepada Allah, ud'uni astajib lakum. Baiklah, tazkirah pada malam ni, kata nasihat daripada seorang wali Allah, iaitu Ibrahim Adham. Ibrahim Adham adalah seorang wali Allah. Doanya cukup mustajab. Kata ulama-ulama mutabak, Ibn Adham ni dia adalah seorang ahli sufi, seorang wali Allah. Apabila dia berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, kampung itu, Korea itu, apabila dilanda kemarau, dia berdoa kepada Allah, minta hujan kepada Allah, akan turun hujan di kampung itu. Ini kelebihan Ibrahim Adham. Doanya cukup mustajab. Kenapa? Ibrahim Adham ni seorang wali Allah yang suka berzikir, yang suka sujud, sembamkan dahinya ke bumi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang jaga lidahnya daripada mengumpat, namimah, memfitnah orang, memviral orang. Inilah kelebihan Ibrahim Adham. Malam-malam dia suka baca kitab Al-Quran, malam-malam dia suka berzikir, minta kepada Allah, mengadu kepada Allah agar selamat daripada api neraka Allah. Kata Ibrahim Adham, orang bertanya dengan Ibrahim Adham, anak muridnya bertanya dengan Ibrahim Adham, apakah sebab doa tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Ibrahim Adham, salah satunya doa yang tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kamu dan terhadap hamba-hamba Allah, kamu kenal Allah tetapi kamu tidak patuh kepada perintahnya. Mereka kenal Allah dan mereka tahu ni surau. Dia tahu ni surau, dekat tamannya ada surau, tapi tak mau datang sembahyang berjemaah. Ingatlah, nak tak nak datang surau sembahyang berjemaah, satu hari nanti bila kamu mati, orang akan bawa datang ke surau sembahyang jenazah 4 takbir ke atas kamu. Pada ketika itu barulah kamu tahu hinanya kamu. Apabila jenazah sudah dimasuk ke dalam liang lahat, apabila jenazah sudah dimasuk ke di tanah perkuburan, satu suara daripada aras, suara itu berkata kepada si mati, wahai manusia, wahai jenazah, wahai mayat, wahai si mati, kamu meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkan kamu? Nah, ini kata suara daripada aras, penduduk langit. Ingatlah, sekarang ini kita duduk di bumi lapisan yang pertama. Bumi ini ada 6 lagi lapisan. Ulama bagi tahu ada 7 lapisan bumi, 7 lapisan aras. Aras ni, langit ni yang duduk adalah malaikat-malaikat Allah. Malaikat Allah ni dalam kitab Risalah Tauhid, dalam kitab Darussamin, dalam hadis Imam Bukhari, malaikat Allah ni ada yang berdiri sahaja, itu qiyam. Ada yang tahiyat sahaja. Ada yang sujud saja. Ya, ada yang berzikir sahaja. Ini tugas malaikat Allah. Sebab itu langit ni siapa pun tak boleh tembus tentang langit Allah. Yang boleh tembus langit Allah ni adalah kekasih Allah. Pada ketika Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj, Rasulullah nak tembus, nak lalui langit yang pertama. Langit yang pertama dijaga oleh malaikat Allah. Malaikat Jibril memberi salam, Assalamualaikum. Dijawab oleh malaikat yang menjaga langit yang pertama, Waalaikumsalam. Malaikat yang menjaga langit yang pertama bertanya dengan malaikat Jibril, siapakah manusia yang kau bawa naik ke atas ni? Kata malaikat Jibril, dia adalah Muhammad. Dia adalah utusan Allah. Dia adalah kekasih Allah. Apabila malaikat menjaga langit
dapat habaran yang dibawa itu adalah seorang utusan Allah, kekasih Allah, iaitu Muhammadur Rasulullah, barulah dibenar, barulah langit dibuka, tembus satu langit yang pertama, kedua, ketiga, sampai langit yang ketujuh. Inilah tentang Arash, itu tentang langit. Dan langit yang keempat, tak silap, yang tinggal adalah Nabi Idris alaihissalam. Sama-sama lah kita muhasabah diri, tuan-tuan. Ya, kenapa pula langit ni malaikat Allah yang duduk? Sebab langit ni tempat yang bersih, tempat yang tinggi, tempat yang tidak ada tandingannya, tuan-tuan. Ya. Bumi yang pertama ni yang tinggal adalah manusia. Betul, jin dan syaitan, laknatullah, usjudu li adama fasajadu illa iblis. Dia tergantung-gantung di udara. Dia tidak dibenarkan tinggal di langit dan tidak dibenarkan tinggal di bumi. Kenapa tidak dibenar tinggal di bumi? Bumi ini adalah tempat jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bumi adalah tempat simpannya jasad dan tubuh para nabi, para rasul dan para kekasih Allah. Sebab itu jin dan iblis laknatullah ni tidak dibenarkan tinggal di bumi yang pertama. Satu pendapat mengatakan mereka tinggal di bumi lapisan yang kedua ataupun yang ketiga. Tuan buka dalam kitab Nasaihul Ibad Ibn Syekh Ibn Hajar. Baiklah, yang kedua ditanya oleh anak murid Ibrahim Adham, kenapa doa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ibn Adham menjawab, kamu kaji Al-Quran tetapi kamu tidak patuh kepada pengajarannya. Macam kita lah, kita baca Al-Quran, kita tengok Al-Quran, tetapi kita tak ikut undang-undang Al-Quran. Tuan-tuan tengok sendiri, tadi sembahyang maghrib, berapa ramai datang sembahyang fardu maghrib, padahal penduduk sini ramai. Orang kaya-kaya, kereta hebat-hebat, rumah hebat-hebat. Tuan-tuan buka dalam Al-Quran, firman Allah, ma salakakum fi saqar, kenapa kamu dihumban dalam neraka saqar? Penduduk neraka saqar pun jawab, lam nakum minal musallin, kami dihumban ke dalam neraka saqar sebab kami tak sembahyang, sebab kami meringankan sembahyang, kami sibuk dengan keduniaan kami lupakan Allah, kami tidak mahu sujud kepada Allah. Ingatlah, jangan sekali-kali tinggalkan sembahyang. Bila waktu maghrib, masuk jam maghrib, azan berkumandang, siapa yang makan di kedai, jika dia tidak buka puasa, memang saja-saja nak makan, tinggallah keduniaan, datanglah ke rumah Allah, sembahyang berjamaah. Tengah-tengah tengok TV, azan dia berkumandang, tutup TV, datanglah ke rumah Allah. Janganlah kita sombong dengan Allah. Janganlah kita sombong dengan Allah. Tengok di Selangor, tengok di Pahang, Allah bagi banjir. Jangan sampai Allah bagi banjir di tempat kita. Jangan sampai Allah turunkan balak di kampung kita, tuan-tuan. Apabila balak dan wabak turun di bumi, pada ketika itu dah tak guna nak menyesal, tuan-tuan. Tuan-tuan bukalah sejarah pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam datang ke satu kampung. Nabi Musa tersenyum. Nabi Musa melihat penduduk kampung semuanya ceria, binatangnya semua gemuk-gemuk, tanamannya semua baik-baik. Senyum Nabi Musa alaihissalam. Turun malaikat Jibril, wahai Nabi Musa alaihissalam, kau tahu tak kenapa kampung ni semuanya dalam keadaan yang baik? Kata Nabi Musa, aku tak tahu. Kata malaikat Jibril, kampung ni tempat orang ibadat, dia taatkan Allah, tak melanggar perintah Allah, mereka sujud kepada Allah. Maka Nabi Musa pun pergi musafir di tempat lain. 6 bulan yang dah lepas 6 bulan, Nabi Musa singgah di kampung ni. Bila dia datang di kampung ni, nangis Nabi Musa. Bila Nabi Musa menangis, menitikkan air mata, turunlah malaikat Jibril lagi. Wahai Nabi Musa alaihissalam, kamu kenapa kau menangis? Kata Nabi Musa, macam mana aku tak menangis? 6 bulan yang lalu aku datang kampung ni, orang ni semua ceria, semua gembira, binatang gemuk-gemuk, tanamannya semua bagus. Kata malaikat Jibril, wahai Nabi Musa alaihissalam, di hujung kampung ada satu telaga. Telaga itulah tempat mereka minum, tempat mereka ambil wudu, semualah telaga tu. Pada satu hari datang seorang hamba Allah.
Dia minum air dalam telaga tu, dia ambil, dia minum. Allah marah. Allah datangkan balak dan wabak di kampung tu. Maka Nabi Musa pun bertanya, kenapa Allah marah? Orang yang ambil air kat telaga tu, orang yang minum air di telaga tu adalah hamba Allah yang tak sembahyang, yang melanggar perintah Allah. Allah marah, Allah turunkan balak di kampung ni, semua binatang mati, semua manusia mati, semua kampung dan tanaman terbakar. Allah marah kepada mereka. Nampak tuan-tuan? Janganlah kita tak sembahyang, dan janganlah kita berkompromi dengan orang yang tak sembahyang. Orang tak sembahyang ni lebih hina daripada perogol. Orang tak sembahyang ni lebih hina daripada orang makan rasuah. Orang tak sembahyang ni lebih hina daripada orang meragut. Orang tak sembahyang ni lebih hina daripada orang pecah rumah. Kenapa? Orang tak sembahyang ni dia khas tinggal dalam neraka sakar. Tuan-tuan, orang tak sembahyang ni, ingat ya, jangan sekali-kali tak sembahyang. Apabila azan berkumandang, tuan-tuan buka dalam hadis Sahih Muslim, satu waktu dalam Korea ada surau, ada masjid. Jika di Korea itu ada lelaki-lelaki yang sudah mukallaf, macam ni lah mukallaf. Mukallaf ni sudah diberati hukum syarak. Dia bila azan berkumandang ataupun sudah masuk waktu, surau itu, masjid itu tidak tertegak satu waktu sembahyang berjamaah, paling kurang 2 orang. Apabila tidak tertegak sembahyang berjamaah paling kurang 2 orang, satu kampung, satu qaryah, satu taman masuk neraka satu waktu. Itu yang Rasulullah bagi tahu, suruh mereka bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Jika mereka tidak mahu bertaubat kepada Allah, aku isytihar perang ke atas mereka. Nampak tuan-tuan? Yang wajib atas sembahyang jemaah ni orang lelaki, orang perempuan tak wajib, tuan-tuan. Yang wajib orang lelaki. Kalau menuntut ilmu ni, talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Ala tu atas lelaki dan perempuan, wajib untuk ilmu. Bab sembahyangnya, bab puasanya, bab darah haidnya, darah nifasnya, bab perniagaannya, bab perniagaan ke, bab pergaulan ke, nikah kahwin ke, semua wajib menuntut tentang ilmu fardhu ain. Kalau tak tahu, berdosa besar. Walaupun ejek surau sekalipun, tuan-tuan. Untuk ilmu ni berat. Ya, main tuan-tuan. Tadi dalam kubur, masuk aja mayat dalam kubur, malaikat tanya, ma kunta ta'bud, siapa Tuhan yang kau sembah? Ni kadang sifat 20 pun tak hafal. Wujud qidam baqa' mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamahu ta'ala binafsih, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmun hayat, sama' basar, sampai habis pun tak hafal. Yang wajib, mustahilnya dan harusnya. Ya? Kenapa? Tak mau mengaji. Ingat tu, kita Al-Quran, jangan kita tak ikut tentang perundangan Al-Quran. Al-Quran ni pula banyak kelebihannya. Al-Quran ni tuan-tuan, kita pegang pun dapat pahala, tengok pun dapat pahala. Tapi kena ingat, ya, bila dia tidak beruduk, saja-saja pegang, tidak ada tentang darurahnya, maka haram ke atasnya, dosa besar. Tapi apabila dia di dalam darurah, tengah naik motor atau tengah naik basikal, tengah jalan kaki, tiba-tiba Quran jatuh di tengah jalan, nampak Quran, pada ketika itu dia tak ada wuduk, dia boleh pegang Al-Quran nak menyelamatkan kitab suci Al-Quran bila di dalam darurah. Ya, ni dalam bab hukum fikih. Sebab itu tentang macam ni. Ini tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran ni kita Al-Quran. Kalau tafsir Al-Quran, ulama membenarkan tentang buka dalam kitab kitab Mujairimi ada, kitab Bahrul Mazi ada. Ya, bab perihal tafsir kita Al-Quran yang kita tidak beruduk kita pegang. Kata ulama, boleh kita pegang tafsir Al-Quran. Kenapa? Di dalamnya ulama tafsir sudah membuat kajian, ayat-ayat terjemahannya lebih banyak daripada ayat Al-Quran. Tapi apabila kita tidak beruduk, tidak boleh kita pegang ayat Al-Quran. Satu lagi pula, kita bawa Al-Quran di dalam beg. Ni bukan tafsir Al-Quran, ni kita Al-Quran dalam beg.
kita tidak ada wuduk, adakah dibenarkan dalam hukum syarak? Jika dalam beg itu semata-mata kita Al-Quran, tak boleh kita bawa. Kenapa? Sebab kita tidak berwuduk. Tetapi kata ulama, apabila dalam beg tu kitab Al-Quran ada, handphone ada, laptop ada, baju ada, buku lain ada, maka dia benar hukum syarak. Kenapa? Kita tidak menanggung kitab Al-Quran sahaja, kita ada bawa benda-benda yang lain. Sama juga macam handphone. Dalam handphone ni ada TikTok, ada Facebook, ada IG, ada Al-Quran, semua ada dalam ni, ya? Ada nombor telefon orang lain. Kita kadang tak ada wuduk, kita boleh bawa, kita boleh pegang, boleh masuk dalam jamban. Kenapa? Dalam ni bukan Al-Quran sahaja. Ni hukum fiqhnya tuan-tuan. Betul fiqh ni, faqah, fiqh. Dia terbagi dua zumrah. Dua zumrah ni, zumrah cakap Arab, dua bahagian. Ya, satu taklifinya, satu wad'inya. Sebab itu kena mengaji sungguh-sungguh sampai mati, tuan-tuan. Nanti dah mati, tak payah mengaji dah. Duduk dalam kubur, malaikat tanya kita, siapa Tuhan kamu? Apa kiblat kamu? Siapa nabi kamu? Dia tanya, siapa kawan kamu? Semua tanya dalam kubur. Seorang siapa pun tak boleh lari, tuan-tuan, ya. Yang ketiga, kamu terima kurnia Allah, tetapi kamu tidak bersyukur kepada Allah. Ialah orang ni terima nikmat Allah, dia terima nikmat mata, tapi mata ni tak ada gunakan untuk Allah. Dia terima nikmat kaki, Allah bagi kaki, tapi kaki ni cuma untuk kaya basikal je, jogging je, konvoi motor je, datang surau tak mahu, datang masjid tak mahu. Ni orang yang kufur nikmat, tuan-tuan. Mati itu benar, tuan-tuan. Itu bila dah jadi jenazah. Ini jenazah, bila orang letak jenazah dekat surau ni atau dekat rumah, rohnya di tepi tu. Bagi roh orang yang beriman, dia kata apa, cepatlah bawa aku di tanah perkuburan, aku nak bertemu dengan Allah. Cepatlah bawa aku di tanah perkuburan, aku nak bertemu dengan Allah. Aku ni milik Allah. Jika yang mati ni orang yang melanggar perintah Allah, hidupnya makan-makan, jalan-jalan, berak-berak, semua jogging-jogging, ya, tuan-tuan. Datang surau tak mau, datang masjid tak mau, sibuk dengan dunia, ya. Orang ni mati besok tak sempat bertaubat kepada Allah. Apa kata dia? Jangan bawa aku di tanah perkuburan, tolonglah jangan bawa aku. Aku takut nak bertemu dengan Allah. Aku takut nak bertemu dengan malaikat mungkar nakir. Aku ni banyak salah dengan Allah. Tuan-tuan, ingatlah, ini bukan cerita dongeng, ini cerita benar, tuan-tuan. Sekarang ni, zaman sekarang ni banyak orang mati. Hadis, ada dalam hadis. Dalam hadis sebut apa? Apabila dunia dekat dengan kiamat, Allah akan ambil nyawa dengan secara yang banyak. Tengok orang mati, 100 orang, 200 orang, 1000 orang mati. Itu tanda dunia makin dekat dengan kiamat. Baru ni di Indonesia gempa bumi. Ahli sains dah buat kajian. Gunung berapi ni dekat dunia ni ada 90% gunung berapi. Termasuk dalam laut, gunung berapi yang paling kuat berada di dalam laut. Apabila gunung berapi di dalam laut, dia memecahkan, dia meletup. Manusia bila terkena gunung berapi itu, mereka akan beku seperti ais. Benda ini bukan cerita dongeng. Ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, tuan-tuan. Itu yang Rasulullah bagi tahu. Dunia apabila dia cabut paku bumi ini adalah ulama. Cabut tu mati. Apabila paku bumi dicabut oleh Allah, ulama diwafatkan oleh Allah, maka bumi bergegar. Bergegar tu ulama tafsir mengatakan, bergegar itu manusia di dalam kesesatan, manusia di dalam kelalaian, manusia di dalam kebodohan. Kita tengok sendirilah ulama berapa ramai dah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ulama sudah meninggal dunia, maka yang tinggal orang bodoh. Kita tengok tadi sendiri sembahyang maghrib. Aku nak menangis, imam mungkin dia ada hal lambat balik kerja. Tak sembahyang lagi maghrib tadi, tuan-tuan. Duk tunggu imam. Aku duduk kat luar, aku cakap dengan anak aku apa? Sedih ayah datang malam ni. Lampu surau aku sendiri yang buka. Tuan-tuan fikir ya, sama-sama kita muhasabah, tuan-tuan. Ingat, nak jadi imam ni bukan susah, sebab tu pentingnya ilmu.
Ilmu ni cukup penting. Nak jadi imam ni pun kena ada ilmu. Nak jadi makmum pun kena ada ilmu. Nak jadi muazzin pun kena ada ilmu. Kita kena belajar semua buat tentang ilmu-ilmu yang wajib ke atas kita. Lepas tu kanak-kanak yang belum mumayyiz tak boleh nak azan. Orang gila tak boleh nak melaungkan azan. Tetapi kalau penyakit gilanya datang pergi, kata ulama, orang macam ni boleh azan pada ketika dia tak gila. Bila datang gilanya, maka tak sah azan ke atasnya. Tuan-tuan, ya, ingatlah sama-sama kita muhasabah diri, tuan-tuan, ya. Aku sedih tu bukan sebab apa. Sedih tu kenapalah umat Islam ni lalai sangat, tuan-tuan, ya. Janganlah kita lalai sangat, tuan-tuan, ya. Tengok dulu tahun berapa di Bosnia, ya, umat Islam sama-sama umat Islam kena sembelih, umat Islam kena bakar. Kenapa? Sebab mereka jauh dengan Allah, tuan-tuan, ya, jauh dengan Allah. Mereka tak datang masjid, mereka tak datang surau, sibuk dengan urusan-urusan dunia. Ada yang makan balik bayar pun ada, yang minum arak pun ada. Maka Allah turunkan balak dan wabak, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan, bukalah sejarah Nabi-Nabi yang terdahulu. Sejarah Nabi Yunus alaihissalam, sejarah Nabi Nuh alaihissalam, sejarah Nabi-Nabi yang lain. Tuan-tuan, buka sejarah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus ajak umatnya kenal Allah, sujud kepada Allah. Mereka melanggar perintah Allah. Allah turunkan balak dan wabak, gempa bumi. Allah turunkan ribut, Allah turunkan banjir, tuan-tuan, ya. Itu yang paling kita takut, tuan-tuan. Allah kalau bagi balak dan wabak di tempat itu, tak kiralah kampung tu ada orang alim, ada orang soleh, ada ulama sekalipun, ada sekolah hafiz sekalipun, Allah bagi balak, dia sapu bersih, tuan-tuan. Dia bagi balak, sapu bersih. Kalau bagi orang yang beriman adalah ujian baginya, Allah nak naikkan darjatnya. Kalau bagi orang yang melanggar perintah Allah, peringatan ke atasnya, tuan-tuan, ya. Yang keempat, kamu tidak bertindak untuk menghindar akan api neraka dan masuk ke syurga. Maksudnya, dia tahu neraka itu benar, dia tahu syurga itu benar, tapi dia tidak minta dengan Allah agar dia dihindar daripada api neraka Allah. Dia tak nak minta dengan Allah nak masuk dalam syurga Allah. Kalau dia takut dengan api neraka Allah, datang sembahyang berjamaah, datanglah menuntut ilmu. Dia datang, tadi imam baca lepas sembahyang, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ada hadis Nabi cakap apa? Siapa baca 7 kali lepas sembahyang fardu maghrib dan lepas sembahyang fardu subuh 7 kali dengan hudurnya, ingatkan Allah, sebenar-benar minta ampun kepada Allah, 7 kali dia baca, seandainya namanya berada di pintu neraka, Allah padamkan namanya. Nampak tuan-tuan? Jangan tak baca lepas maghrib 7 kali, lepas subuh 7 kali, ya. Nama ada kat pintu neraka, Allah padam kan. Tuan-tuan, yang jaga pintu neraka ni bukan JPJ, bukan polis trafik, bukan pegawai custom. Yang jaga neraka ni bukan security yang jaga Maidin, bukan security yang jaga tol. Yang jaga neraka ni adalah malaikat Malik. Malaikat Malik ni tak pernah senyum sejak dia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan buka dalam hadis masa Nabi Isra wal Mi'raj, Nabi dia benar ziarah penduduk neraka dan ziarah neraka. Nabi bertemu dengan malaikat penjaga neraka, malaikat Malik. Nabi bertanya dengan malaikat Jibril, wahai Jibril, kenapa malaikat penjaga neraka ni tak mau senyum dengan aku? Malaikat Jibril beritahu, ya Rasulullah, malaikat Malik ni sejak dia dicipta oleh Allah sampai sekarang, sampai bila-bila dia takkan senyum. Ni malaikat penjaga neraka, tuan-tuan, ya. Janganlah kita ni masuk dalam api neraka Allah, tuan-tuan, ya. Neraka Allah ni Allahu Akbar, sangat mengerikan. Dalam hadis sebut, seandainya jatuhlah di bumi, di dunia penuh penduduk neraka, maka matilah penduduk dunia, busuknya penuh penduduk neraka, tuan-tuan, ya. Itu yang api, tuan-tuan, dok pasang rokok, dok masak Maggi, masak tom yam, masak daging kawah, itu api neraka lah, tuan-tuan. Itu yang masa Nabi Adam turun di dunia, malaikat Jibril ambil api dalam neraka,
mula-mula minta dengan Allah, dengan malaikat Malik sebesar buah kurma. Kata malaikat Malik, jangan. Kalau kau ambil sebesar buah kurma, hancur dunia. Maka ambillah sebesar debu. Bila ambil sebesar debu, itu pun dibasuh 7 kali dengan air sungai. Satu pendapat mengatakan 70 kali, yang sahih 7 kali, tuan-tuan. Dari basuh 7 kali dengan air sungai, letak di gunung, ambil balik, letak di gunung, letak balik dalam neraka, sampai sekarang berasap, tuan-tuan. Itulah macam mana kalau api neraka yang sebenar-benarnya, tuan-tuan, ya. Pada banyaklah kita sama-sama minta ampun kepada Allah. Malam-malam istighfar sebelum tidur, mengadu dengan Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, ighfir dhunubana, nawwir qulubana. Minta dengan Allah, ya. Minta dengan Allah dalam keampunan, minta dalam Allah tu dalam keselamatan, minta dengan Allah agar kita selamat daripada api neraka Allah, tuan-tuan. Yang kelima, kamu tahu syaitan itu musuh kamu, tetapi kamu tidak lawan dia. Kita tahu syaitan tu jahat, kita tahu syaitan tu laknatullah, syaitan tu musuh Allah, tetapi kita tak lawan hasutan syaitan. Itu ulama tidak membenarkan kita petang-petang dekat maghrib berjalan-jalan di pasar. Tidak membenarkan kita petang-petang pada waktu maghrib berkeliaran di luar rumah. Ulama suruh kita masuk dalam rumah, tutuplah rumah, tutuplah tingkap, tutuplah pintu, baca kalam Allah. Kenapa? Pada waktu-waktu maghrib jin ifrit berkeliaran. Tuan-tuan, ya. Ada hadis Nabi cakap apa? Apabila kamu dekat-dekat maghrib, tutuplah tingkap kamu, rumah kamu, mengucaplah kalam Allah. Tingkap dan pintu itu tempat laluan masuknya jin-jin kafir. Tuan-tuan, ya. Baca kalam Allah. Siapa nak rumahnya, dirinya, keluarganya selamat daripada kemiskinan, masuk dalam rumah, jangan lupa baca ayatul kursi. Tuan-tuan, sekali je rumah tu berkat, rumah tu selamat, rumah tu dihindar daripada kemiskinan. Tuan-tuan, kalau dalam sembahyang, jangan lupa baca ayatul kursi setiap sembahyang fardu 5 waktu. Hadis sahih juga daripada Imam Bukhari, siapa baca sekali setiap sembahyang fardu 5 waktu sekali, tidak ada halangan dia nak masuk syurga. Maksudnya bila dia baca ayatul kursi, dah ada tiket nak masuk syurga, tuan-tuan. Ya, tak kira lah musafir tak musafir. Contoh sibuk sangat, lepas bagi salam dah habis doa, tak sempat nak baca, naik atas motor baca lah ayatul kursi, tuan-tuan, ya. Kalam Allah ni cukup hebat, tuan-tuan. Nanti sampai masa di dunia nak kiamat, Al-Quran ni di surau ni, di masjid, di kampung, di rumah, Al-Quran ni kosong. Sekarang ni ada tulisan, nanti kosong, hilang. Allah ambil semua. Dekat kepala-kepala budak-budak apa Quran pun semua hilang. Bila dunia dah dekat dengan kiamat, tuan-tuan, ya. Sekarang ni masih ada lagi. Lepas tu ulama bagi tahu apa? Kamu jangan tak baca Al-Quran, kamu jangan tak beriman dengan Al-Quran. Kamu kena ingat, satu masa nanti, satu hari nanti, kita Al-Quran akan diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, ya. Syaitan ni jahat. Apa yang syaitan tak suka? Apa yang jin kafir tak suka? Salah satu yang dia tak suka, kayu sugi. Dia benci ni, tuan-tuan. Tuan-tuan kena ada kayu sugi dalam baju. Sebab dalam hadis menyebutkan Rasulullah SAW bagi tahu, jikalau tidak memberati bagi umatku, aku mewajibkan ke atas umatku bersugi. Nampak? Guna 3 di atas, 2 di bawah. Gosok nombor 8 kata ulama, mula daripada belah kanan. Siapa beramal kayu sugi, mengangkat penyakit gusi berdarah. Siapa beramal kayu sugi, matanya tak kabul. Siapa beramal yang kayu sugi, istiqamah, mati boleh sebut la ilaha illallah. Siapa beramal kayu sugi, dia istiqamah, percakapannya hikmah.
doanya makbul, dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa beramal dengan kayu sugi lillahi taala kerana Allah ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lambat sakit tulang belakang. Ni kelebihan kayu sugi kan tak? Ya, beramal dengan kayu sugi. Ya, carilah kayu sugi. Bila dalam solat pula, sembahyang maghrib tadi 3 rakaat. 1 rakaat dia sebelum sembahyang dia bersugi. Doa dia apa? Allahumma takhir fami wa nawwir qalbi wa kharrim jasadi 'alan nar. Minta dengan Allah bersihkan lidah, bersihkan hati, wa kharrim jasadi 'alan nar. Dia haramkan jasad daripada api neraka Allah. Dalam hadis menyebutkan, dalam kitab menyebutkan, dia apabila sembahyang fardu ke sembahyang sunat, 1 rakaat digandakan 70 rakaat. Ini kelebihan bersugi, tuan-tuan. Beramallah ya sebelum mati. Bila dah mati tak boleh dah nak buat apa dah, tuan-tuan. Sama juga nak baca Quran masih hidup, nak datang surau masih hidup, nak sembahyang berjemaah masih hidup. Dah mati tak boleh buat apa dah, tinggallah di alam barzakh, tuan-tuan. Ya. Di alam barzakh tu, kubur tu letak jenazah. Arwah ni duduk tinggal mana? Mereka duduk di satu alam. Ni dunia ni alam. Tuan buka dalam kitab Furu'il Masail daripada Syekh Daud daripada ulama-ulama muktabar. Kita ni dulu makhluk Allah ni, hamba Allah ni, dia buat perjanjian dengan Allah di alam arwah. Allah tanya dengan kita, benarkah aku ini Tuhan kamu? Benarkah aku ini Tuhan kamu? Benarkah aku ini Tuhan kamu? Ya, benar. Wahai Allah, engkau Tuhan kami. Apabila mereka dah buat perjanjian dengan Allah, ada mereka yang lahir dekat dunia, mereka tinggal di rahim ibu, di perut mak 9 bulan 10 hari, sampai masa mereka keluar daripada perut mak. Ada yang keluar cukup bulan, ada yang keluar tak cukup bulan, ada yang keluar ikut rahim ibu, ada yang keluar operation. Bila mereka keluar daripada perut mak, mereka tinggal dekat dunia. Itu bila lahir je kanak-kanak, mereka nangis. Kenapa mereka nangis? Mereka dah duduk alam yang kedua, alam dunia. So mereka duduk masa di alam rahim, mereka sebenar-benar bertawakal kepada Allah. Mereka tidak memikirkan tentang makan minum, mereka tidak memikirkan tentang pakaian. Mereka berserah bulat-bulat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billah. Bila keluar dekat dunia, mereka nangis. Itu ulama bagi tahu, azanlah di telinga kanan kanak-kanak, iqamahlah di telinga kiri. Dimasukkan tauhid, dimasukkan Islam ke atas kanak-kanak itu, agar dia beriman, agar dia kuat, dia teguh dan dia patuh hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Bila umurnya 7 hari, disunatkan cukur rambutnya, dibotakkan rambutnya. Kata ulama, nilailah berat rambut itu, hadiahkanlah kepada fakir miskin dan orang-orang susah. Dan apabila sudah 7 hari, diberikanlah nama-nama yang baik, tuan-tuan, ya. Taruhlah nama-nama yang bersangkutan dengan ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Baiklah, yang keenam, kamu tahu mati itu pasti. Kamu tahu mati itu pasti. Pasti matinya. Tetapi kamu tidak bersedia menghadapinya. Kita tahu kita ni mati. Kita tahu kita akan mati. Orang dekat luar tak boleh datang suruh, dia tahu dia akan mati, tapi tak mau bersiap sedia untuk kumpul amal soleh yang kita akan mati. Itu bila meninggal anak Adam. Tentang bukan dalam hadis, apabila meninggalnya anak Adam, terputus segala amalan. 3 perkara yang boleh tolong dia. Pertama, waladun salihun, anak yang soleh. Kedua, sedekatun wajariyah, sedekah jariyah. Ketiga, ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Sebab itu ulama bagi tahu, Rasulullah pun bagi tahu, apabila kamu datang di tanah perkuburan, hendaklah kamu bagi salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur.
Orang kubur jawab, Waalaikumsalam. Dalam hadis daripada Abu Hurairah, bila orang-orang yang hidup di tanah perkuburan, tapak-tapak kaki mereka bergesek-gesek di atas rumput dan di atas tanah. Penduduk di dalam kubur berkata sesama mereka, siapa yang datang tu? Ini bukan cerita dongeng, teman-teman. Kita semua akan mati. Ada jenazah yang dimakan di ulat. Ada jenazah yang reput hancur. Ada jenazah yang tak dimakan di ulat. Ada jenazah yang dihimpit oleh tanah. Ada jenazah yang dijaga oleh tanah. Ada jenazah dimakan di cacing. Ada jenazah tak dimakan oleh cacing. Siapa jenazah yang tak dimakan oleh ulat, tak dimakan di cacing, tak dihimpit oleh tanah? Siapa? Jenazah yang mati dalam beriman. Yang mati boleh sebut La ilaha illallah 1000 seorang. Ini bukan cerita dongeng. Semasa Nabi Isra' wal Mi'raj, Allah beritahu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk syurga bighairi hisab 70,000 saja, tak banyak. Tu Nabi turun daripada bertemu dengan Allah, bertemu dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, mintalah lagi dengan Allah atas rahmat Allah. Maka Rasulullah mengadu dengan Allah, minta dengan Allah atas rahmat Allah. Setiap seorang membawa 70,000. Tapi dalam kitab Tauhid bagi tahu satu keti berapa laksa. Ini kiraan orang-orang dulu, iaitu pun tak banyak. Ini bagi hisab. Masuk syurga tanpa hisab. Tuan-tuan, mintalah dengan Allah masuk syurga tanpa hisab. Tapi kalau macam kita ni akan dihisab. Kenapa? Rumah banyak, akan ditanya oleh Allah. Kenderaan banyak, akan ditanya oleh Allah. Bini pun banyak, akan ditanya oleh Allah. Duit pun banyak, di bank akan ditanya oleh Allah satu persatu. Walaupun satu sen kali pun akan ditanya oleh Allah. Tuan-tuan, itu nak masuk syurga ni lambat. Kita buka dalam hadis, apabila malaikat Israfil meniup sangkakala, manusia semua bangun daripada kubur. Bangun daripada kubur. Mereka bertanya kepada malaikat Allah dan bertanya kepada sesama mereka. Ada yang mereka berkata dalam Al-Quran, aku lupa ayat berapa dalam Al-Quran yang berbunyi, siapa yang bangunkan kami ni? Cilakalah kami. Dan satu pendapat pula dalam hadis menyebutkan, mereka berkata pula, siapa yang bangunkan kami ni? Hari ini hari apa? Malaikat jawab apa? Hari ini hari pembalasan. Hari ini hari perhitungan. Hari ini adalah hari perpisahan. Jika kamu orang yang beriman, kamu mudahlah urusan kamu. Jika kamu orang yang melanggar perintah Allah, susahlah kamu. Itu yang mereka bangun daripada kubur. Mereka nak berhimpun di padang mahsyar. Padang mahsyar di mana, tuan-tuan? Ulama bagi tahu di Syam. Itu manusia berhimpun di padang mahsyar. Mereka bangun daripada kubur. Ada mereka yang menggunakan kenderaan. Ulama tafsir mengatakan kenderaan itu satu pendapat mengatakan mereka menunggang binatang-binatang korban dan akikah. Satu pendapat mengatakan masjid dan surau tempat mereka sembahyang berjamaah dan menuntut ilmu Allah tukar menjadi unta yang putih. Tuan-tuan, ya. Dan satu pendapat mengatakan mereka bangun daripada kubur, mereka pergi ke padang mahsyar. Mereka tidak berkasut. Ini bagi orang yang beriman, tapi ahli dosa. Yang satu lagi, mereka bangun daripada kubur, mereka pergi di padang mahsyar yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Mereka berjalan menggunakan muka-muka mereka di bawah, tapak kaki mereka di atas. Itu sahabat bertanya dengan Rasulullah, ya Rasulullah, macam mana mereka nak berjalan muka di bawah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu semua kehendak Allah. Sekarang ni kamu boleh berjalan kaki di bawah, dan Allah boleh menjalankan muka kamu di bawah. Apabila manusia bangun daripada kubur, dia bangun daripada kubur, mereka berdiri di padang mahsyar. Kita berdiri di padang mahsyar 1000 tahun. Ini hadis sahih. 1000 tahun kita berdiri di padang mahsyar tu.
semua manusia susah, termasuklah semua para nabinya, para malaikatnya, semua mereka tundukkan kepala, mereka berkata, wahai Allah, maafkanlah aku, ampunilah aku. Semua cakap itu. Seorang makhluk Allah, seorang hamba Allah, seorang kekasih Allah, dia kata apa? Ya Allah, maafkanlah umatku. Ya Allah, ampunilah umatku. Rasulullah sujud di bumi, maka kata Allah, wahai Muhammad, bangun, mintalah apa yang kau nak minta kepada aku. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Allah, aku nak minta dengan kau, wahai Allah, tolonglah pertimbang amalan kami semua. Kami dah berdiri di padang mahsyar 1000 tahun. Ni padang mahsyar. Kita duduk dekat masjid ni 1 jam pun dah lenguh macam nak mati kan, tak? Macam mana dia padang mahsyar? Tengok duduk kat surau, mula bersila, lepas tu tahiyat, betul pelunjuk, nama mati kan? Yang baru mengaji, tuan-tuan. Macam mana padang mahsyar berdiri? Padang mahsyar kau pandai tak ada. Nak order cendol tak ada, nak order burger tak ada, KFC tak ada. Padang mahsyar, pokok tak ada. Ni padang mahsyar. Siapa selamat di padang mahsyar? Bagi umat Nabi Muhammad SAW yang suka baca kitab Al-Quran, yang rajin baca kitab Al-Quran, Al-Quran akan menjadi peguam mereka di padang mahsyar. Tuan-tuan, jangan tak suka baca kitab Al-Quran. Tuan-tuan, jangan tak baca Al-Quran. Siapa beramal kitab Al-Quran, suka baca kitab Al-Quran, diangkat segala penyakit. Sekarang ni ramai orang berpenyakit sebab mereka tak suka baca kitab Al-Quran. Kita buka kitab Al-Quran. Siapa suka baca kitab Al-Quran, dihindar penyakit nyanyuk, termasuk penyakit gila. Ni kelebihan kitab Al-Quran. Tuan-tuan, bacalah kitab Al-Quran. Jangan Quran tu kat rumah sampai berkabut tuan-tuan, tak baca kitab Al-Quran. Ya. Ingat tu, yang tidak padang mahsyar. Ya. Ingat tu, mati itu benar. Kita akan mati. Kita akan mati ya. Bila kita mati, orang kiam dengan kita, orang ikat tangan ni. Tangan yang orang ikat, kaki yang orang ikat dengan kain putih, dengan kain murah Orang bedakkan kita dengan kapur barus. Orang pakaikan kita minyak wangi sikit. Masuk dalam keranda, selayang jenazah. Allahu Akbar. Kita ada tepi tu, tuan-tuan. Ya. Sebab itu perbanyaklah kumpul amal soleh sebelum kita mati, tuan-tuan. Ya. Sebab yang boleh tolong kita di alam barzakh, di negeri akhirat adalah amal soleh. Tuan-tuan buka dalam kitab tasawuf. Kita ni kekasih. Allah itu kekasih. Kekasih nak bertemu kekasih. Apabila kekasih nak bertemu kekasih, dia akan membawa hadiah. Apa itu hadiah? Amal soleh. Janganlah hadiah yang dibawa kepada Allah hadiah yang Allah tak suka. Tidaklah Allah suka hadiah itu, iaitu amal-amal soleh yang sebenar-benar ikhlas kepada Allah. Allah akan terima hadiah daripada kekasihnya, tuan-tuan. Nanti bila kita mati, kita hidup ni 2 kali ya. Kita keluar daripada rahim mak, kita hidup dekat dunia ni. Nanti kita mati, akan dihidupkan kali kedua di negeri akhirat. Itulah hidup yang kekal abadi, tak mati ya. Kalau kita penduduk neraka pun tak mati, mereka tak mati, mereka tak hidup ya. Maksudnya tak mati tak hidup, akan diazab sampai bila-bila, tengok dosanya. Kalau dia kafir, kekal dalam neraka. Kalau dia tak kafir, dia masuk dalam syurga. Ya. Tapi wallahu a'lam lah berapa lama dalam neraka, tuan-tuan. Penduduk syurga pun tak mati-mati. Tapi penduduk syurga, dia boleh masuk dalam neraka, ziarah penduduk neraka. Tuan buka dalam hadis. Ya. Ini kelebihan penduduk syurga, tuan-tuan. Sebab itu kalau tuan-tuan nak berkawan, berkawanlah dengan orang soleh. Adalah hadis ni, hadis sahih, dalam hadis kursi. Apa kata malaikat Jibril? Orang soleh ni, dia akan memberi syafaat kawan-kawannya, akan memberi syafaat ahli keluarganya. Orang soleh ni, apabila dia sudah masuk dalam syurga Allah, dia bertanya sesama penduduk syurga. Dia tanya, wahai kawan-kawanku, sahabatku, kau nampak tak kawan aku nama bagian-bagian yang sama-sama duk makan sok gebok? Tak ada lah. Yang sama-sama konvoi motor suku 3 suku, tak ada.
Kalau tak ada, cuba tanya penduduk syurga yang lain. Tanya pun tak ada. Maka bertanya dengan malaikat Allah, wahai malaikat Allah, kawan aku yang berbagian-bagian masa kat dunia berbagian-bagian, dia tak ada pun dalam syurga. Apa kata malaikat Allah? Kalau tak ada dalam syurga, dia tinggal dalam neraka. Wahai malaikat Allah, tolonglah bagi tahu dengan Allah, aku nak syafaat ke atas mereka. Tu malaikat Allah bertemu dengan Allah atas rahmat Allah. Penduduk syurga, orang-orang soleh ni, dia benar masuk dalam neraka, melihat penduduk neraka kena azab, dan dia akan memberi syafaat kawan-kawan dia. Inilah kelebihan orang soleh. Tuan-tuan berkawanlah dengan orang soleh, ya, mudah-mudahan ada keberkatan dekat dunia, ada keberkatan dekat negeri akhirat. Dekat dunia apa berkat dia? Kalau kita ada salah, dia nasihatkan kita. Kalau kita tak tahu buat hukum, dia tunjuk ajarkan kita. Inilah kelebihan orang soleh, tuan-tuan, ya. Baiklah, aku rasa cukup sampai kat sini. Dah sejam kan? Dah sejam, tuan-tuan, ya. Mudah-mudahan kita semua dalam redha Allah, dalam keampunan Allah. Sama-sama tuan-tuan berdoa. Tiap-tiap waktu tu doa minta dengan Allah, ya Allah, berikanlah kami taufik dan hidayah. Berikanlah juga ahli Korea ni taufik dan hidayah. Rumah Allah ni, rumah engkau ni kosong, ya Allah. Tolonglah ya Allah. Tolong ya Allah, minta dengan Allah. Kenapa? Nanti di padang mahsyar Allah dakwa kita. Allah tanya kita, wahai fulan, di Korea kamu ni ada orang tak datang surau, tak datang masjid untuk ilmu, engkau doa tak kata mereka? Aku tak doa pun. Tuan-tuan buka sejarah pada zaman Imam Ghazali Hujatul Islam. Dalam kampung ni penduduknya 18,000, semuanya ahli zikir, kuat zikir. Ya Allah, 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 ya Latif, 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 ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ahli zikir. Kenapa Allah turunkan balak kampung? Kalau buka dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nara. Penduduk kampung ni, mereka tak mengajak orang lain buat baik. Dia sibuk dengan hal-hal mereka. Yang zikir-zikir, yang semayang, yang baca Quran. Dia tak mengajak orang lain buat baik. Ada kemungkaran dia biar. Ada orang berzina, dia biar. Orang main pungkok, dia biar. Orang minum arak, dia biar. Orang tak semayang, dia biar. Orang buka aurat, dia biar. Dia takut nak bagi tahu, dia takut nak tegur. Dia takut orang marah, dia sibuk dengan berzikir. Allah turunkan balak dan wabak di kampung tu, mereka tenggelam dalam bumi. Ingatlah, ya. Bila ada kemungkaran, tegurlah. Anak kita buka aurat, kita tegurlah. Tuan-tuan, anak kita tak semayang, kita tegurlah. Ya, semasa kita hidup ni, wajib kita nasihat ke atas mereka. Bila kita dah mati, tak boleh buat apa dah, tuan-tuan. Bila kasih cukup sampai kat sini. Jadi sebelum tutup, minta maaf banyak-banyak seandainya terkasar bahasa, tuan-tuan ada kecil hati, ya. Seandainya zikir ada tersilap tadi, mula-mula tadi zikir ada silap tadi tu, aku tersasar, ya. Dan seandainya hadis ada salah, ya, Al-Quran ada silap, hukum-hukum Allah ni ada silap, aku minta maaf, tolonglah perbetulkan. Jadi sebelum tutup, tuan-tuan selalu tengok di Facebook Kasri Kijang, aku dah bawa malam ni. Ni kasir kijang asli, tak dicampur dengan minyak putih, tak dicampur dengan minyak lain, asli, sebenar-benar asli. Kami dah ruqyahkan dalam ni. Kami dah bacakan ayat-ayat tertentu. Dalam hadis sebut kasir kijang ni, siapa menghidu, dia sedut dalam hidung, mencerdikkan akal, menguatkan minda, menguatkan roh, dan membaikkan paru-paru, dan menguatkan jantung, menghindar dan membaikkan penyakit lelah. Ini kelebihan kasir kijang, tuan-tuan, ya. Kalau tuan-tuan hidup, dia cerdikkan akal dan jadi orang berani. Tanpa ada darah gemuruh dan menghilangkan darah gemuruh. Ini kelebihan kasir kijang. Kalau tuan-tuan badan sakit-sakit, masuk dalam air 5-6 titik, tuan-tuan buat mandi. Ya, dalam rumah ada rasa tak sedap, ada macam bau bangkai. Ya, bangkai, benda yang tak elok lah, sebab benda yang bau busuk-busuk ni jin, tuan-tuan. Masuk dalam air, spray dalam rumah. Kalau ada sahabat-sahabat ke, tuan-tuan tengok sendiri macam dia tak tenang, tuan-tuan bagi dia hidu. Nanti dia akan sendawa, dia akan keluar benda-benda yang tak baik melalui angin, tuan-tuan, ya. Ada kat luar, tuan-tuan boleh ambil. Satu lagi, ubat mata ruqyah air Zam-Zam. Ini tak ada jual di farmasi, tak ada jual di kedai mana-mana. Kami bawa masa ceramah je. Kami dah baca surah Al-Fatihah 1000 kali dan ayat-ayat mata. Aku sendiri dah beramal dengan ubat mata ruqyah ni. Umur aku sekarang dah 50 tahun. Aku boleh baca kitab dengan tulisan yang kecil macam ni. Dan boleh bawa kereta malam-malam pukul 3 pagi, 4 pagi sampai rumah daripada Pening, Selangor, daripada Terengganu ke Selangor. Boleh memandu malam-malam. Inilah amalan titik dengan air Zam-Zam. Dah diruqyahkan dan dia baca surah Al-Fatihah 1000 kali.
Nabi beritahu dah air Zam-Zam adalah ubat dan kami masukkan ayat-ayat ruqyah. Tapi kalau tuan-tuan titik, dia pedih. Pedih tu kenapa? Ayat Quran. Ulama beritahu tempat mata kita adalah tempat tenggeknya jin, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan boleh ambil seorang satu dekat luar. Dan ada habatus sauda. Tuan-tuan, tengah-tengah Covid ni, tuan-tuan jangan tak beramal dengan habatus sauda. Tuan-tuan buka sejarah Fir'aun. Pen aku tutup. Fir'aun ni dia melanggar perintah Allah. Dia kufur dengan Allah ni sebab salah satunya dia tak pernah sakit. Dia tak pernah sakit. Fir'aun ni amalan salah satunya apa amalan yang dia makan? Dia makan habatus sauda tak pernah tinggal. Ni Fir'aun. Sampai dia sekat rakyatnya tidak dibenarkan makan habatus sauda, dia saja nak makan habatus sauda. Apabila dia mati pun dibekalkan habatus sauda di kuburnya. Tuan-tuan, Nabi pun bagi tahu dah habatus sauda adalah ubat segala penyakit. Tuan-tuan amalkanlah habatus sauda. Ya, tambah-tambah dah berumur macam ni, tengah-tengah Covid ni tuan-tuan beramal habatus sauda. Kanak-kanak pun boleh makan. Tuan-tuan ada kat luar tuan-tuan boleh ambil. Tapi dengan ujungnya dah ambil bayar tu je, ya. Baiklah, saya tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita semua dalam keampunan Allah, dalam ridha Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.